sampai boleh cakap Arab tu. Pendedahan je sekurang-kurangnya kita boleh agak dah ini makna apa. Jadi kita kena dedahkan diri kita untuk ada usaha belajar. Jadi hari ni cuba kita tengok dulu ni makna doa ni. Mudah-mudahan doa ni kita boleh hafal dan kita boleh baca dalam keadaan kita tahu makna dia, jangan jelas apa makna dia. Okey, jadi kita biasa tak sebut lafaz Allahumma. Selalu sebut. Apa makna Allahumma ni? Ya Allah lah makna dia. Allahumma ni sama makna dengan Ya Allah. Jadi orang Arab dia tak sebut Ya Allah. Kita je sebut Ya Allah. Tapi bila dia nak sebut Ya Allah, dia sebut Allahumma. Jadi ini satu perkara biasa dalam lugah bahasa Arab dia gunakan. Bila lepas Allah, dia letak Allah dulu. Di Allahumma, kemudian barulah doa. Seru Allah, kemudian berdoa dengan doa apa-apa saja yang kita nak baca. Di dalam doa ni kita minta Allahumma anfa'na, infa'na. Siapa dah belajar kaedah sampai 6? Ada tak? Belum? Belum sampai kaedah apa? Kaedah 3, alhamdulillah. Tak apa, nanti boleh nampak kaedah. Jadi saya bagi makna lah yang ni. Okey, Allahumma anfa'na maknanya Ya Allah, Ya Allah, infak apa? Okey, ini kata kerja perintah. Ini kita doa minta pada Allah, Ya Allah, berilah manfaat. Infakna ni maknanya berilah manfaat. Na kita boleh tambah kepada kami. Kepada kami bima. Bi ni bahasa apa? Boleh terjemah tak? Siapa yang dah belajar? Siapa nama Mai. Boleh terjemah Bi apa Mai? Hari ni saya nak banyak tanyalah sikit kan. Santai-santai. Bi apa? Dengan, insya-Allah. Macam mana tahu bi dengan? Bismillah kan? Kita sebut bismillah dengan tu. Jadi kita dah tahu makna dia. Jadi banyak kalimah Arab kita dah tahu dah sebenarnya. Cumanya kita tak mahir, tak faham, tak ingat, tak nampak bila kita baca tu. Dengan mai lah nampaknya kena ni. mai apa? Ma apa? Puan Zarina? Apa yang? Ya. Jadi mana-mana ada bi, kan? Kalau ada bi, betul ada ma ni maknanya apa? Apa yang? Jadi apa yang ni rujuk pada benda-benda, sesuatu yang abstrak. Apa yang alamta. Okey, ini kalau nanti belajar kaedah ni, kaedah 4 ni kaedah 4 dalam kaedah tu. Ta berbalik patah di akhir kalimah sebelumnya sukun. Tak apalah, nanti sampai kaedah ni boleh ni. Apa ni? Alamta, telah alam apa? Ilmu, mengajar. Telah mengajarkan. Lagi? Oleh engkau. Ta ni engkau. Oleh engkau tu huruf besar sebab engkau ni rujuk pada siapa? Allah. Jadi kita sepatutnya kena potong ni. Ni saya penggal kan. Ni. Alam tanah. Dengan apa yang telah mengajarkan oleh engkau, na apa? Kepada ataupun akan kami. Cuba baca terjemahan dia. Ya Allah, berilah manfaat kepada kami dengan apa yang telah mengajarkan oleh engkau akan kami. Jadi apa maknanya? Faham terjemah dia? Ya Allah apa? Wahai Allah, berilah manfaat. Maksudnya kita doa moga-moga Allah berikan sesuatu faedah daripada apa yang dia dah ajarkan kita. Ni yang bahagian pertama. Saya lupa nak buka. Rupanya ada kelas online. Ada orang tunggu online lah. Itulah, saya lupa. Salahnya tak ada ni. Tak ada plug.
Tak ada extension, jadi saya tak boleh buka laptop. Tu masalah dia, saya tak buka tu. Kena bagi tahu kat orang ni. Siapa Salman ada? Salman. Sekejap Wayang. Sekejap. Sekejap lupa ada orang tunggu. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Baik, jadi doa dia pertama Allahumma, terjemahkan Allahumma ya Allah infa' berilah manfaat. Dia sebenarnya ada tambah lagi, berilah manfaat apa? Oleh engkau. Sebab setiap perintah ada siapa yang kita tujukan tu, minta tu. Ya, setiap doa permintaan kita ada tuju ke siapa. Jadi tambah dia apa? Oleh engkau. Engkau ni besar kecil? Besar, rujuk pada Allah. Berilah manfaat oleh engkau itu. Bukan maknanya kita perintah Allah. Tapi kita minta, mohon pada Allah. Fi'il amal ni bila daripada yang rendah dia menuju ke atas, itu disebut doa, dia tak sebut amar. Manakala amar ni bila dia daripada atas turun ke bawah, itu nama dia amar secara hakiki, perintah, betul-betul perintah. Itu dia punya kaedah. Jadi tengok macam mana fi'il amar itu. Jadi ni fi'il amar, kata kerja perintah. Jadi berilah manfaat oleh engkau kepada kami ataupun akan kami, ya. Bima, dengan apa yang telah mengajarkan oleh engkau akan kami. Okey, yang ni bahagian pertama yang penting untuk kita. Kenapa? Kerana banyak perkara, semua ilmu yang ada pada kita yang baik ni sebenarnya daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat pun tak ada apa-apa ilmu melainkan siapa? Semua yang datang daripada Allah. Yang kita ni lagilah yang jahil ni. Maka semua yang ada pada kita ilmu yang baik ni datangnya daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya apa? Ini yang paling penting. Iaitu bermanfaat ke tak ilmu tu. Jadi ini yang kita sangat-sangat perlukan. Ramai manusia yang ada ilmu tapi rupa-rupanya ilmu tu tak membantu dia, tak beri manfaat apa-apa pada dia. Maka apa yang kita telah ada sekarang, yang nombor satu, doa minta supaya ia bermanfaat untuk kita. Jadi apa yang ada sedia ada pada kita, yang telah ada, minta apa? Dia jadi faedah untuk kita. Jangan yang kat kita pun tak faedah, tiba-tiba kita sibuk rebut yang lain. Faham Yang kat kita pun tak faedah lagi, tiba-tiba kita nak apa dia? Tambah nak Allah bagi ilmu lain. Lagilah tercicir banyak. Yang dikejar tak dapat, yang itu buat kata patah kita kan. Ramai orang ni, dia dah belajar yang ni, tak amal lagi. Dia sibuk belajar lain. Lepas tu belajar lain lagi. Belajar lain. Lalas semua tahu je tapi langsung tak buat apa. Lalas dah tak tahu nak buat mana. Rugi tak? Rugi, itu maksudnya. Dan bahkan ilmu tu akan jadi apa? Jadi kebinasaan balik pada diri dia pula. Jadi buah tanggung kat dia pula. Sebab nanti dia akan ditanya pula dengan apa yang dia buat. Jadi alangkah ruginya kita. Sebab itulah ini doa ni doa orang yang cerdik sebenarnya. Apa yang Nabi ajar ni, Nabi ni manusia yang sangat bijak sana. Maka doa-doa dia sangat-sangat bermanfaat, bermakna untuk kita, yang kita kena teliti. Kita kena bukan sekadar tahu makna. Kenapa doa dia macam ni, ya? Kita kena fikir. Apa faedah, kenapa susun macam ni doa dia? Oh, baru nampak. Rupanya kita duk belajar banyak benda yang kita dapat sedia ada, kan? Tak manfaat. Itu maknanya apa? Rugilah. Pastikan apa yang kita tahu sedikit, dan itulah yang kita kerjakan sungguh-sungguh. Allah tak tengok berapa banyak ilmu kita, kan? Apa surah dia? Allah tengok amalan kita banyak mana. Surah apa? 67 ayat 2. Allah tengok apa? Ahsanu amalan. Cuba tengok surah tu. Ahsanu amalan. Surah Al-Mulk 560. saya tak pasang ni. Tak pasang. Surah 562. Boleh? Kita ajar pasang Sama ada Quran cuba kita buat tradisional sikit. Kita buka Quran
Surah Al-Mulk ayat yang kedua. Muka surat 562. Boleh? Pakcik boleh? Itu Quran nipis tu boleh? Dapat Ada semua Tak nampak Cari muka surat 562. Tak apa, buka mushaf ni. Ada usaha di situ. InsyaAllah dapat ganjaran. Okey. Jumpa surah Al-Mulk kan? Ayat 2 kan? Kita tilawah sama-sama Okey. Belum. 562. Tak apa. Dan bawah sikit lagi. Boleh pelan-pelan. Saya pun tunggu, jangan bimbang. Sama-sama kita raih kan. Dia puas hati kan bila kita boleh buka ayat mushaf tu sendiri, sebab nanti balik rumah kita tahu kat mana tempat. Kalau saya hilang kat depan ni je, dah tengok je lah kan. Jadi tak dapat effort pahala usaha buka tu. Okey. Baik, kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa saya tak boleh share? Sekejap ya. Saya tak boleh share di sini di Zoom ni, pelik. Kenapa? Sekejap ya, sekejap. Ish. Recording in progress. Okay. Baik. Allazi khalaqal mauta. Cuba terjemah sama-sama satu-satu. Allazi maknanya apa? Ini bukan orang ni, sejuk pada Tuhan Siapa ni? Iaitu siapa? Dia ni yang di tangannya ada kerajaan. Siapa? Yang di tangannya ada kerajaan. Ayat dia sambung daripada ayat 1 tu. Dia ni maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi siapa yang dia ni, yang kat tangan dia ada kerajaan dan dia ni maha berkuasa mengatur segala kerajaan yang ada di tangannya ni, siapa dia? Dia ni lah yang cipta apa? Mati dan hidup. Itulah dia. Alhamdulillah Jadi Al-Lazi ni nak terangkan semua yang ada ayat 1 tu. Itulah isim mausul. Sebab tu nama dia kata hubung tu. Dia ada penghubungan dia dan dia ada apa yang dihubungkan pula dengan dia, iaitu khalaqal mauta wal hayata. Tu. Jadi Allah ni dia Tuhan yang apa? Khalaqa apa? Khalaqa mencipta. Ini cuba tengok. Kita cuba jelajah sikitlah beberapa perkataan kita pilih kan. Perasan tak? Jadi khalaqa ni maknanya apa? Okey, ini maknanya terjemah dia macam ni. Telah mencipta ataupun menciptakanlah menciptakan oleh ia ataupun oleh dia. Kalau kita baca khalaqa, kita terjemah macam ni boleh? Cuba sebut khalaqa. Telah menciptakan oleh dia. Ni paling tepat makna sebenar macam ni lah. Kalau kita kata menciptakan, nanti kita tengokkan kalimah lain pula. Okey ni. Luku. Ni kita terjemah apa dia? Dia sedang atau apa? Akan menciptakan, ataupun boleh juga apa? Sentiasa. Pun boleh. Berterusan makna dia. Ni makna dia beza dah. Jadi bila jumpa khalaqa, maknanya Allah telah buat. Ini benda yang dah berlaku. Bila makna dia yakhluqu, maknanya apa? Ini perbuatan tu sedang berlaku, akan berlaku, sentiasa sedang berlaku. Allah sedang cipta tak? Ya, Allah sedang cipta makhluk dia sampai sekarang pun.
Kulla yaumin huwa fi sya'n dalam surah Ar-Rahman. Setiap hari Allah sibuk. Dalam keadaan apa? Sentiasa terus mencipta makhluk dia. Jadi ini makna mudhari'. Dan yang ketiga makna dia apa? Khalqan. Khalqan maknanya apa? Ciptaan. Ni baru ciptaan. Ni makna dia ciptaan. Jadi kadang-kadang kita jumpa perkataan apa? Pencipta. Mana datang pencipta? Yang mana satu pencipta? Ada tak? Dekat sini tak ada rupanya. Pencipta tu bukan kalimah ni. Yang kita sebut pencipta tu, nak perkataan bahasa Arab dia macam ni bunyi dia. Khaliq. Khaliqun ni maknanya apa? Pencipta. Ataupun kalau nak panjang sikit makna dia yang mencipta. Yang mencipta. Ni makna khaliq, ada alif. Tengok khalaqa. Cuba sebut. Khalaqa. Telah menciptakan oleh dia. Yakhluqu. Dia sedang atau akan atau sentiasa menciptakan. Khalqan. Ciptaan. Khaliqun. Pencipta. Ataupun yang mencipta. Sekarang ni satu lagi. Kita sebut yang dicipta. Yang dicipta bunyi dia apa? Inilah dia sebut makhlukun. Makhlukun maknanya apa? Yang dicipta. Jadi bila disebut makhluk tu, bahasa kita, bahasa Melayu, makhluk maknanya apa? Maksudnya ni lah, makna dia ni lah. Tapi kita dah guna bahasa Arab tu je terus, jadi tak perasan. Bila sebut makhluk, itu adalah sesuatu yang dicipta. Apa saja yang dicipta nama benda makhluk, termasuklah malaikat, pokok, batu, bukit, matahari, bulan, kita, semua makhluk. Jadi khaliq ada berapa? Khaliq ada berapa ramai? Ni, khaliq ada berapa ramai? Satu je. Tunggal. Qul huwallahu ahad. Satu je zat yang mencipta, Allah saja. Selain daripada dia, disebut apa? Makhluk ni ramai ni ramai. Tak tahu berapa jumlahnya, sangat banyak. Tak tahu berapa jumlah. Baik, jadi di sini balik pada ayat yang ini. Ayat ni cerita yang mana satu? Nak cerita yang mana ni dalam semua ni? Khalaqa. Allah nak beritahu Allah dah buat pun. Allah telah jadikan, dah cipta apa? Telah cipta kematian dan kehidupan. Jadi apa yang Allah cipta dulu? Kematian ke kehidupan? Ya. Tapi dalam ayat ni Allah kata kematian dulu. Macam mana? Kita betul ke Quran salah susun ni? Macam mana? Quran lah betul tak? Jadi sebenarnya mana dulu? Mati dulu ke hidup? Mati, ya betul. Mati ni, bahasa Arab mati maknanya sesuatu yang tak ada dulu. Tu nama dia mati lah. Mata maknanya tu. Macam bumi ni, bila dia tak ada rumput, dia kosong. Sebenarnya kita sebut tu bumi yang telah mati. Jadi mana-mana pun, semua kita, asalnya semua mati. Bila mana kita belum ada, itu nama dia matilah. Jadi memang macam tu. Jadi asal kita adalah mati. Allah cipta kita hidup kat mana sekarang? Bumi, bila kita keluar dari perut ibu kita tu. Okey? Ini asal kita. Jadi di sini Allah nak cakap hidup dan mati kat mana ni? Mati dan hidup di dunia ni sekarang. Jadi sekarang ni adanya dua benda ni. Yang dua benda ni saling berlawanan ke sama? Hidup mati ni saling berlawanan ke benda yang sama? Lawan kan? Jadi selagi mana ada lawan, sihat, sakit, mati, hidup, laki, perempuan, lagi tua, muda, senang, susah, kaya, miskin. Bila selagi mana ada benda tu, itu nama dia apa?
Yalah, yang berlawanan yang macam tu kan. Ada kurang, ada atas, ada bawah. Itu nama dia. Kenapa ada dua benda tu? Ada atas, ada bawah. Itu nama dia ujian. Nanti dekat syurga dah tak ada benda tu lah. Syurga ada tak sihat sakit? Tak ada. Ada tak kencing, berak, apa? Ada tak main penat, lepas tu cergas balik, lepas tu penat, berubah-ubah? Tak ada. Syurga makin sentiasa apa? Sentiasa bahkan meningkat. Itu nama dia syurga. Syurga ada ujian tak? Tak ada. Sebab apa? Semua bentuk berlawanan macam ni tadi dah tak ada. Yang paling besar sekali adalah apa? Mati dan hidup ni lah. Jadi syurga ada tak mati? Tak ada juga. Nampak tak? Jadi sekarang ni, sebab tu Allah kata, Allah jadikan dua ni, inilah ujian paling besar manusia. Selain daripada yang lain tu. Sihat, sakit, tu banding dengan dua ni, tu kecil je. Lagi apa lagi? Sedih, gembira kadang-kadang. Banding dengan yang ni. Jadi, hidup, mati dan hidup ni adalah penamat kepada semua. Assalamualaikum Ustaz. Allah, sorry. Tak buka sound. Sorry. Okey. Alah. Tak buka suara. Jadi, selagi mana hidup dan mati ni, kematian ni kan, belum lagi kita temui, kan? Kita akan lalui ujian-ujian lain tu lah selagi kita hidup. Dan penamat kepada semua ujian yang lain tu adalah apa dia? Ni dua. Kematian dan kehidupan ya, kematian ni. Baik. Jadi Allah sebut ayat liyabluwakum. Bertujuan besar dia apa? Supaya kerana apa? Yabluwa apa? Allah nak uji kamu kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah dari kalangan kita ni amalannya yang paling baik sekali. Jadi ada tak Allah kata amalan paling banyak? Ada tak Allah kata ilmu paling banyak? Tak. Ilmu banyak pun tapi tak ada manfaat. Bahkan jadi apa? Jadi beban kat kita nanti susah. Jadi pentingnya kita pastikan ilmu kita semuanya manfaat. Sikit dah ilmu tapi manfaat betul-betul. Jadi wahuwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa untuk seksa orang ni, azab dia, ataupun dan juga maha pengampun. Allah boleh ampunkan kita. Baik. Jadi ini doa ini. Yang pertama, ya Allah berilah manfaat kepada kami apa yang kau telah ajarkan kami. Bahaya tak kalau kita dapat ilmu banyak tapi tak manfaat? Manfaat ni mana kita tak gunakan. Lepas tu Imam Syafi'i kata, ini kata Imam Syafi'i, ilmu ni apa sebenarnya? Imam Syafi'i kata ni. Ni kata Imam Syafi'i ya. Nampaklah merah juga yang ada hitam. Al-ilmu ma nafa'a. Laisa ma hafaza. Cuba kita baca kata-kata ni, kata-kata hikmah ni, penting ni. Al-ilmu ma nafa'a. Laisa ma hafaza. Al-ilmu ma nafa'a. Laisa ma hafaza. Ilmu itu ialah apa yang boleh kita guna, boleh dapat manfaat, faedah. Bukan apa yang kita hafal. Ingat ilmu ialah apa yang kita boleh manfaatkan untuk diri kita dan orang lain, ada faedah dapat. Bukan apa yang kita boleh hanya sebut hafal je. Tanya, saya dah belajar sekian. Apa dapat? Tak bangun apa-apa juga. Itu bukan ilmu. Itu bahkan menjadi apa? Racun kepada orang yang berilmu ni, orang yang dapat ni. Jadi itu kata Imam Syafi'i, inilah pentingnya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang ada ilmu, kan? Dia tak manfaatkan ilmu untuk diri dia. Dalam surah berapa? Surah 61 ayat 3.
Ayat 2 dan 3. (61) ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Saya ni kadang-kadang laju je tu baca. Saya lupa ada tak dapat jawab ilmu lagi. Muka surat berapa? Sorry. 551. 551. Tengok. Surah 61 ayat 2 hingga 3. Surah apa tu? As-Saff. Nampak As-Saff. Dapat muka surat tu? Semua dapat cuba tengok balik ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cik tak dapat lagi ni? Okey. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman. Biasa sebut orang beriman maknanya apa? Orang berilmu lah tu. Iman tak akan dapat tanpa ilmu, pengetahuan dia dah dapat. Dan dia yakin dengan benda tu. Iman tak akan dapat tanpa ilmu ni. Dapat ilmu sikit tentang beriman. Dia bukannya mesti banyak. Dapat ilmu yang betul, maka dia telah pun dan beriman dengan itulah maknanya beriman tadi. Seorang tak akan faham makna iman tanpa ilmu. Ilmu apa? Tanpa Quran, wahyu. Itu maksud. Jadi kita kena jelas iman datang disadu dengan ilmu. Okey. Jadi wahai orang-orang yang kamu mengaku kamu beriman, kamu dah tahu tentang apa yang Allah sampaikan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tak lakukan? Sebenarnya ayat ni tuju pada orang-orang zaman Nabi lah. Orang-orang munafik zaman Nabi SAW yang mengaku-ngaku, antaranya bila sampai Nabi di Madinah, orang yang paling lantang sekali. Dia siap bangun lagi ketika Nabi kat depan nak hari Jumaat kan. Jadi Nabi pun ke depan, semua sahabat ni kumpul, dia duduk depan sekali. Lepas tu dia pun bangun, dia beritahu kat semua, wahai Ansar semua, ikut dia ni, ikut Muhammad ni, ikut dia. Dia kata, siapa dia? Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia munafik. Dia suruh orang ikut tapi dia sendiri tak ikut. Kamu kena yakin dengan dia ni Nabi ni, ikut dia. Dia sendiri tak ikut pun. Itu dia. Itu tuju sebenarnya kepada dia. Caranya. Jadi kabura maqtan. Sama juga dengan Yahudi. Pun sama. Ada Yahudi yang macam tu juga. Dia tahu Nabi betul. Seorang ayah yang anak dia nak mati dah, Yahudi, Nabi datang rumah. Ajak anak orang Yahudi ni masuk Islam. Nabi pergi rumah dia. Kan? Lalu anak dia keras je. Anak dia nak ikut tapi dia tengok ayah dia. Dia tengok reaksi ayah dia. Lalu ayah dia kata, apa? Atiq Muhammad, ikutlah Muhammad. Bawa anak dia ikut ucap syahadah, ikut. Maknanya apa? Ayah dia suruh anak dia ikut Nabi. Ayah dia Yahudi tak nak ikut. Sama juga ayat tu juga. Jadi begitulah keadaan manusia ni. Jadi mereka tahu kebenaran tak? Tahu, mereka ada ilmu tentang tu. Dia tahu wahyu tu betul. Dia tahu semuanya betul. Bahkan dalam kitab dia pun cakap betul benda tu. Tapi apa? Dia cakap apa yang dia tak buat. Jadi ini menyebabkan dapat apa?
kemurkaan Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah apabila kamu seringkali cakap, berikrar, mengatakan saya beriman dan sebagainya, sedangkan kamu tak lakukan. Sama ada secara sembunyi hanya antara kamu dengan Allah ataupun dengan manusia. Jadi ketika ini ilmu yang ada ni manfaat tak untuk dia? Pengetahuan yang dia ada tadi tak dapat manfaat kat dia. Baik. Ini celaan Allah kepada golongan yang ini. Jadi seterusnya lagi, sebab tu Allah ni kita bila kita belajar Quran, kita diuji. Nabi kata belajar Quran ni apa dia? Orang yang terbaik belajar Quran, apa dia kena buat? Cukup tak dia belajar Quran je? Sebab tu Nabi banyak kali Nabi sebut tu. Ni hadis daripada Uthman bin Affan. Apa dia? Hadis tu? Khairukum man ta'allama al-Quran. Lagi? Wa 'allamahu. Cuba baca sama-sama. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hafal betul-betul hari ni, pegang betul-betul. Apa dia khairukum? Yang terbaik ataupun sebaik-baik, ni isim tafdil. Yang terbaik dari kalangan kamu ialah apa? Orang yang belajar Quran. Belajar Quran. Jadi kita pun belajarlah. Ni Allah dah ajar kita, alam tanah. Kita pun, ya Allah berilah manfaat kepada apa yang kau dah ajar kami. Kita dah belajar Quran, sebahagiannya kita dah tahu. Tapi bila dia betul-betul jadi manfaat, wa 'allamahu, bila kita sampaikan, bila kita ajar. Itu kita harap doa ni. Sebab kita boleh kena cela ni. Kita cakap tapi kita tak buat pun. Kita dah tahu tapi kita tak buat betul-betul. Maka kita dalam bahaya. Boleh dapat kemurkaan Allah daripada akibat. Jadi tujuan kita ni kena jelas lah. Kenapa kita nak belajar Quran. Untuk kita boleh amal dan juga kita boleh menjadi salah satu daripada golongan yang berusaha untuk menyambung kalimah Allah ni daripada dia tertanam. Ini termasuk jihad sebenarnya. Sampaikan Quran ni jihad. Hari ni. Kena ingat tu. Ada tak ayat tentang jihad ni? Cuba buka surah 25 ayat 52. Jihad saya tulis ni, menyampaikan Al-Quran. Jihad menyampaikan Al-Quran. Surah 25 ayat 52. Surah 25 ayat 52. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jumpa dah. Ayat apa tadi? Muka surat apa? Muka surat 364. 364. Ayat apa? Ayat 52. Fala. Fala tuti' dia kata kan? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau tutik apa? Taat ataupun ikut dia. Ikut siapa? Orang kafir. Apa maksud dia?
Oh, saya tak ikut orang kafir. Saya tak sembah berhala, macam tu. Apa maksud dia jangan ikut orang kafir ni? Orang kafir buat apa? Dia bila sebut taat tu, dia kadang-kadang dia benda dia dalaman dulu. Dia bukan terus luar ni. Apa cara fikir orang kafir tu dulu? Jangan ikut cara fikir orang kafir. Apa cara fikir orang kafir? Tentang kehidupan. Jadi tak sama cara fikir orang kafir tentang kehidupan dengan cara fikir orang beriman tentang masuk kehidupan. Tak sama. Apa cara fikir orang kafir? Dia nampak kehidupan ni macam mana? Ada tak Allah sebut dalam Quran? Apa dia? Surah? Okey. Jadi jangan ikut orang kafir ni. Cara fikir apa? Kita nak tengok point dia, cara fikir orang kafir. Tentang dunia ni. Pertama surah dia, kita buka surah 15. Ayat 1 hingga 2. Surah ni kita nak buka balik tau. Surah 25 ni kita nak fahamkan dulu maksud fala tutil kafirin, jangan ikut orang kafir, supaya kita perhalusi lagi. Kadang-kadang pakaian tak ikut. Kan? Tak ikut, semua ni nampak okey je. Rupanya yang ikutnya otak ni. Cara fikir kita sama. Ikutlah tu maknanya. Kena berubah cara fikir tu. Buka surah 15 ayat 2 hingga 3. Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Jadi sekarang ni kita sedang cari jalan macam mana nak bagi ilmu saya ni belajar Quran walaupun sikit tapi bagi manfaat betul-betul. Baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Fasawfa ya'lamun. Okey, sekarang kita cuba perhalusi ayat ni pula. Rubama maksudnya selalu nanti apa? Yawaddul ladzi, orang-orang yang telah ingkar ini di dunia dulu. Ia sangat-sangat ingin. Waddu ni apa? Waddu sangat-sangat harap, sangat-sangat inginkan. Ni hanyalah angan-angan. Dia angan-angan untuk apa dia? Lau kanu muslimin. Kanu ni maknanya apa? Dulu. Kanu ni sebenarnya antara dia fi'il nakir ni fungsi dia untuk satu benda yang dah jauh. Kalaulah dulu masa dia hidup, dia ni apa? Muslimin. Apa nama muslimin? Tulis muslimin maknanya apa? Kita kata orang-orang Islam, terjemahan pun kata orang-orang Islam. Bagi nampak apa makna Islam? Muslim maknanya daripada perkataan aslam tu. Islaman. Aslam maknanya apa? Penyerahan diri. Jadi kita terjemah dia Muslim, orang-orang yang, tulis orang-orang yang tunduk, patuh, menyerah diri. Tu maksud Muslim. Orang-orang yang tunduk, patuh, menyerah diri kepada segala perintah Allah. Tu Muslim nama dia. Kalau bahasa Inggeris apa nanti? Surrender Apa? Kan? Surrender. Submit. Habis-habisan dia tak ada apa dah. Kepentingan langsung. Tu maksud Muslim. Jadi sekarang ni orang yang kafir ni dulu, kat dunia dia degil, dia banyak benda yang dia tak nak surrender, tak nak submit. Kan? Jadi sekarang ni dia sangat harap kalaulah dia dulu cara hidup dia macam ni. Betul-betul tunduk patuh menyerah diri kepada Allah. Tapi kenapa mereka menyesal pada waktu ni? Ni waktu akhirat ni. Mereka menyesal ni. Hanya boleh angan-angan saja. Jadi ini akibat kerana mereka dahulu apa? Cara fikir mereka salah dulu masa kat dunia. Cuba tengok ayat 3. Zarhum. Apa tu?
Jadi ayat 2 cerita ke akhirat, nanti akan jadi macam tu. Ayat 3 ni flashback balik. Ini dah dulu mereka fikir kat dunia. Apa dia? Kat dunia dulu mereka fikir macam ni. Jadi sebab tu Allah, bila Quran ni, orang beriman ni, kitab masa depan mereka ni, Quran ni. Kita dah tahu dah benda masa depan akan berlaku. Hebat dah orang beriman ni, orang Islam. Sebenarnya kita lah orang yang paling jauh dia punya cara fikir. Jauh ke depan. Allah dah cerita banyak cerita masa depan. Jadi ni cerita masa depan. Allah dah bagi tahu rahsia dia, jangan jadi golongan ni. Ayat 2 tu. Jika kamu sekarang ni, kamu boleh buatlah baiki sekarang. Apa dia? Tinggalkan. Zarhu ni maknanya tinggalkan cara fikir mereka ni dulu. Kalau kamu tak nak nanti kamu berangan-angan, menyesal dulu. Alangkah baiknya kalau saya dulu tunduk patuh menyerah diri. Sekarang tinggalkan. Kamu masih hidup lagi. Tinggalkan apa? Ni. Hidup. Ya'kulu apa? Makan. Jadi tinggalkan mereka kerana apa? Dahulunya mereka hidup untuk cari makan. Ada tak kita hidup? Kita memang hidup cari makan kan? Kita makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Kena betul kan tu? Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Jadi kalau orang tu nampak makan dia tu untuk apa? Boleh melangsungkan hidup, dia akan minta apa? Rizqan thayyiban. Kan, makan yang baik. Yang baik dan halal lah. Kan? Pasti baik untuk dia. Baik. Tapi kalau orang yang sebaliknya dia memang hidup untuk makan, dia tak peduli dah. Hidup dia sentiasa macam seolah darurat je. Tahu darurat? Orang kalau darurat ni makan apa pun boleh kan? Jadi dia anggap hidup dia mesti macam tu. Padahal perut dah penuh makanan dah ni. Makan lagi. Sampai dak thayyibat dah makanan dia. Sebab tu Nabi suruh doa apa? Rizqan Kenapa thayyiban tak ada halalan? Ada orang tambah halalan thayyiban. Doa Nabi tu je. Tak payah tambah dah. Itu tepat dah tu. Sebab yang baik pasti halal. Tapi yang halal belum tentu baik. Ramai orang kata, apa salahnya halal? Tapi membazir, tak baik untuk dia. Faham? Itu penting tu doa Nabi tu. Jadi biarkan mereka ni hidup mereka apa? Hidup mereka untuk makan. Itu maksud dia. Dan sentiasa itulah dalam kepala otak dia. Jadi kalau kita juga kadang-kadang dulu mak-mak kan, kerja elok-elok cari makan kan. Jadi akhirnya dia macam cara fikir dia, hidup dia untuk cari makan je. Jadi bila tak ada tu dia rasa dia gagal. Tak. Berapa ramai dulu masa Nabi bawa Quran, ada tak Nabi pernah sampai tak makan? Ada tak? Berapa banyak Nabi tak makan? Masa duduk dekat Mekah pun Nabi sampai tak makan. Sampai tak ada 3 tahun makanan kena pulau. Tahun sebelum kenabian, tahun ke-7. Tahun ke-7, ke-8, ke-9 Nabi ni, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dipulaukan selama 3 tahun. Secara rasmi pula tu bertulis dalam akta mereka. Akta dia semua orang tak boleh berniaga dengan mereka ni. Makanan datang dari luar, mereka dah sapu dulu. Sampai jadi nak beli tak ada makanan. Akhirnya terpaksa makan apa? Tamar tu kira best lah tu. Tak ada apa dah rumput ni. Kalau kita kat sini, kita nampak rumput semalu tu. Kan? Rebus ke apa ke, makan rumput semalu. Ni darah ni. Umpama mungkin tu lah. Pernah kita sampai macam tu? Tak kan? Tapi baru sikit je rasa, alamak bimbang lah kan? Duit dalam bank ada lagi mungkin 2,000 kan? Itu pun dah rasa takut dah. Ada orang 10,000 tapi dah rasa itu paling kurang. Sebab apa? Biasanya dia ada 1,000,000. Macam itulah lemahnya jiwa hari ni. Kan? Nabi dulu kosong, zero. Tak ada apa pun, makan rumput. Jadi, faham? Jadi tu kita kena jelas. Jadi itu orang yang apa dia? Ditarbiah oleh Allah sebenarnya. Orang beriman macam itulah cara fikir dia. Beza. Hidup ni untuk cari apa? Cari apa? Hidup kita untuk apa? Ya ke hidup kita untuk makan? Tak sebenarnya. Makan ni semua wasilah untuk kita buat apa? Ibadah tu hidup kita untuk tu. Cari takwa. Jadi orang yang bertakwa untuk ibadah kepada Allah. Kalau makan mengganggu ibadah, faham macam tu. Sebab tu mereka ni sanggup tak makan daripada apa? Boleh menggugat akidah dia. Biarlah dia kena pulau, dia bertahan. Sebab apa? Mereka ni boleh tak nak makan? Boleh dengan syarat apa? Nabi dan sahabat ni semua selama 3 tahun ni dia surrender lah, ikutlah cara orang kafir tu.
Tak apalah saya nak makan, saya gadaikan agama. Nampak tak? Kalaulah makan kamu menyebabkan ibadah kamu gagal, baik tak payah makan. Itu prinsip orang beriman. Tapi kita hari ni apa? Sanggup tinggalkan ibadah semata-mata nak makan, takut tak makan. Patut tak macam tu? Jadi cara fikir macam ni, cara fikir siapa? Takut saya tak cakap cara fikir siapa sebenarnya? Walaupun kita pakai pakaian Islam, tapi cara fikir sama macam orang kafir je. Allah suruh tinggalkan cara fikir ni pertama. Kan? Lepas tu apa lagi? Dah puas dah dapat makan. Jadi kita pun ajar anak kita, takut-takutkan dia nanti tu. Lupa nak takutkan dia, kalau dia tak takwa, dia akan masuk neraka. Tak takutkan tu. Belajarlah jadi orang yang bertakwa. Sepatutnya ajar macam tu kan. Belajarlah, nanti kamu tak kerja, kamu nak makan apa? Takutkan dia tak makan. Orang beriman dulu ada yang tak makan, relax je. Sampai macam tu kerana jaga agama. Kan? Jadi kita dah takutkan benda yang tak patut dia takut. Sejak dari bila? Dia kecil lagi. Akhirnya sampai besar jadi macam tu lah fikir dia. Nampak tak? Salah dah tu. Kena betulkan. Apa yang paling patut dia takut adalah apa? Azab Allah kalau dia tak ada takwa. Itu sepatutnya yang kita kena latih dari kecil. Tapi dah tak ada. Akhirnya apa? Itulah jiwa yang keluar sampai sekarang. Rosak tak? Rosaklah. Jadi jangan, Allah perlu tinggalkan cara fikir macam ni. Kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Dan jalan-jalan tu apa dia? Antaranya kita perlukan makanan. Tapi sekadar apa? Untuk supaya kita dapat tenaga untuk apa? Laksanakan ibadah terbaik. Itu tujuan hidup. Tapi dia nak laksanakan makan terbaik. Dia tinggalkan ibadah terbaik tu. Rugilah. Kemudian apabila perut dia dah isi, kan? Itulah hidupnya. Apa berlaku? Dia akan nak lagi yang lain. Apa dia? Kita jadi malas. Bila malas nak apa? Nak hibur. Bila malas ni dia nak berhibur kan? Nak hibur. Nak hibur bersenang-senang. Dia tengok ayat yang kedua pula. Lepas makan dia, Allah kata apa? Wa yatamat ta'u. Nampak? Dan mereka pula cari hiburan pula. Jadi dalaman dah kenyang, sekarang ni luaran ni, akal dia, otak dia pula. Apa yang dia nak bebaskan pula, nak dapatkan. Dia ada macam orang kata apa dia? Apa ni? Ketagihan lah, benda-benda macam ni kan. Jadi wa yatamatta'u, dan mereka ni bersenang-senang cari hiburan pula. Itulah yang disibukkan manusia ni. Pergi kerja, dapat makan, balik kerja, duduk kat sofa, lepas tu tengok TV kan. Apa lagi drama yang dia nak ikut? Episod apa lagi? Terus. Yang ni banyak episod dalam ni dia tak tahu. Yang ni episod yang dia akan ditanya nanti. Episod dalam tu rekaan je, tak kena tanya pun. Bahkan ada manfaat tak? Tak ada manfaat pun. Itulah yang berlaku. Berterusan macam tu. Cara fikir siapa tu? Cara hidup siapa kita ikut? Faham? Jadi itulah yang akhirnya. Dan satu lagi, wa yulhihimul ama. Apa lagi? Dia terus panjang lagi angan-angan dia. Apa lagi dia tak akan puas. Lalu Allah kata apa? Fasawfa ya'lamun. Kelak nanti mereka akan tahu hakikat dia. Setelah mereka mati nanti. Inilah, iaitu sebagaimana ayat 2 ni. Baik, jadi ayat ni penting untuk jadi kita punya prinsip kita supaya kita jangan ikut jalan ni. Allah sebut lagi tentang ni. Apa akan berlaku? Mereka akan diazab oleh Allah dalam neraka tu, dalam surah 47 ayat 12. Ayat 12. Muka surat berapa? Surah Muhammad, betul. Surah Muhammad. Ayat 12. Nampak? Muka surat 508. 508. Nampak? Dia punya nombor kecil kan? Okey.
kiri, belah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Atas sekali betul ayat ni. Atas sekali. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Jadi Allah kata ni dua golongan dalam ayat ni, kita nak jadi yang mana satu? Kalau kita nak selamat, nak dapat syurga yang ada sungai-sungai susu semua tu, kita kena jadi golongan yang pertama. Apa Allah kata? Sesungguhnya Allah akan masukkan orang-orang yang apa? Amanu wa amilus solihat. Inilah orang yang beribadah, menjadikan hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Beriman dan beramal soleh. Dia beriman dengan apa? Ayat Quran, dengan Quran. Sumber iman Al-Quran. Dan kemudian dia beramal dengan apa yang dia imani dalam Quran tu. Jadi dia akan dapat apa? Syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ni orang yang ada ilmu. Ilmu ni bermanfaat. Aminu ni apa? Beriman ni ilmu ni. Dan apa manfaat ilmu hasil dia? Amilus solihat. Dia buat amal soleh daripada apa yang dia dah tahu tu. Jadi orang ni akan masuk syurga. Sebaliknya apa? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang ingkar. Yang mana cara fikir hidup dia tadi apa? Sama macam ayat tadi. Beza dia yatamatta'u duduk depan pula, yakulu pula duduk belakang. Sama je. Iaitu apa? Hidup dia mereka bersenang lenang dan mereka kerja dia apa? Cari makan. Kama ta'kulul anam. Sama macam apa? Kambing makan, lembu makan. Lembu macam mana? Kalau kita berlembu tu kan, kambing ke, selagi kita tak tarik dia masuk kandang, dia akan cari rumput lagi. Walaupun perut dia dah kembung pun dia makan lagi. Dia takkan berhenti punya. Faham macam tu. Cuba tengok betul-betul. Lepas tu kena kontrol lembu tu, tuan dia kena masuk. Jadi mereka akan makan ni. Wan naru maswal lahum, dan neraka lah. Bila macam ni apa dia? Dia tak ada nilai lah di sisi Allah. Eloklah masuk dalam apa? Naru maswal lahum. Neraka lah tempat untuk mereka. Jadi ini tujuan belajar Quran adalah nak ubah cara fikir kita. Jadi kalau kita belajar hanya baca saja tapi tak ubah cara fikir, jadi Quran jadi manfaat tak ilmu tu? Ada orang sangka bila dia boleh baca Quran itu ilmunya. Ya ke? Jadi dia nak belajar betulkan tajwid je lah. Cukup tak? Itu wasilah ilmu. Contohnya kita nak ilmu, kita nak baca buku bahasa Melayu, nak baca buku cerita ke kan. Jadi sekarang ni kita pun belajar mengeja baca kan. Jadi kita pun belajar A, B, C kan. Lepas tu kita boleh baca lah. Macam budak-budak macam anak saya, dia boleh baca. Jadi cukup tak macam tu? Tak, dia akan cari buku, dia nak faham. Jadi itu baru sampai manfaat ilmu dia boleh faham kan. Itulah bahan bacaan sepatutnya. Jadi ingat, baca Quran, bila kita belajar baca, itu belum ilmu, itu wasilah nak capai ilmu. Jalan mencapai ilmu tu. Jadi kita tak cukup, kita kena belajar baca sampai boleh faham apa yang kita baca tu, iaitu Quran ni antaranya lah. Yang besarnya. Jadi usahalah sedikit sebanyak. Fatihah cukup lah. Sebab tu terjemah ni, terjemah Fatihah dulu kan, berapa? Baru ayat 3 kan. Kaedah 3 tu, sikit je. Cukuplah hidup kita nanti Al-Fatihah kita boleh faham. Alhamdulillah kita pun bertemu Allah dalam keadaan alhamdulillah ada sebab. Mudah-mudahan dapat jadi hujah lah, kita dah usaha lah sekadar apa yang kita mampu pada masa Allah beri peluang kita hidup. Jadi itulah maksud ilmu ni, benda yang bermanfaat, yang mengubah cara fikir kita. Okey. Kita sambung doa ni. Jadi kita doa balik kita nak
mohon pada Allah agar ilmu yang kita dapat ni bermanfaat. Ulang balik doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah manfaat oleh Engkau dengan apa yang telah mengajarkan oleh Engkau akan kami. Kita harap apa yang Allah dah ajar kita tentang Quran ni kita dapat amalkan dia supaya tak jadi golongan yang rugi. Ni doa Nabi penting yang pertama. Kemudian doa yang kedua, bahagian kedua sikit lagi kita terjemah. Wa'allimna, baca, ma yanfa'una. Ni yang kedua. Apa ni wah? Dan alimna, ajarkanlah oleh Engkau, ajarkanlah oleh Engkau. Nah apa? Akan kami. Ma, tambah lagi, akan apa yang yanfa'u, ia bermanfaat. Yanfa'u ni maknanya apa? Ia bermanfaat. Kepada kami. Ni maksudnya dua ni benda yang saling kaitan. Kenapa? Pertama, kita minta apa yang Allah dah ajar kita, ia jadi manfaat. Sebab banyak yang kita ada, kita tak manfaatkan. Jadi dia akan menjadi bola kita punya sesuatu yang beban kepada kita nanti bila disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, berdasarkan ayat tadi. Yang kedua, sekarang bila kita dah tahu ni, bila yang pertama ni kita sedar banyak benda yang kita dah tahu rugi kalau dia tak bermanfaat. Sebab tu kadang-kadang macam kita sebut awal tadi, apa dia? Kita tamak kan. Dia duduk belajar. Tapi yang tadi yang mula-mula belajar dia tak dapat manfaat lagi. Akhirnya apa? Semuanya dia tak boleh buat apa-apa dah. Dia tahu tak buat. Jadi pertama Nabi suruh doa apa? Sekarang yang kamu dah ada tu, buat dulu, baru cari lain. Kamu dah ada, sebab tu sahabat Nabi dia belajar 10 ayat. Dia tak pindah ayat lain bila dia dah buat. Tu yang pertama. Okey, yang kedua, ajarkan kami apa yang baik. Setelah kita tahu ni, kita dah sedar apa dia? Dulu saya banyak belajar benda sia-sia. Sekarang ni kita dah mula saring dah ilmu tu. Supaya apa? Saya nak ilmu, saya akan menjadi orang yang cerewet. Saya nak ilmu yang betul je. Yang palsu-palsu saya tak nak. Faham Yang bukan-bukan saya tak mahu dah. Saya tak nak buang masa. Sebab apa? Ilmu saya punya umur pun singkat je. Kan? Dah lah saya banyak benda yang dah tahu saya tak manfaatkan. Sekarang ni dah saya nak baiki apa dia? Saya nak Allah ajar kita hanya yang benda betul-betul manfaat pada kita, yang kita mampu buat. Ni yang kedua yang kita nak. Dan yang ketiga apa? Wazidna, dan tambahkanlah oleh Engkau akan kami ilmu pengetahuan. Jadi setelah dua-dua ni kita miliki, kita sekarang semua ilmu kita usaha manfaatkan, dan kita hanya cari yang ni je, maka apa? Kita berhajat kepada benda lebih besar. Apa dia? Allah tambahkan kita ilmu. Jadi sebelum nak tambah ilmu, pastikan apa? Sebelum nak tambah ilmu, pastikan apa? Yang ada tu manfaatkan dulu. Faham? Dan pastikan apa? Jangan buang masa dengan benda yang tak manfaat. InsyaAllah Allah akan tambahkan ilmu. Tak boleh gopoh-gopoh. Sebab tu Allah perintah Nabi supaya bersikap ni. Doa ni sebenarnya ada dalam ni. Cuba tengok surah 20. Ada kaitan dengan ayat surah 20 ayat 104.
Surah 20 ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surat berapa? 320. Last nanti kita balik pada surah ni. Surah mana tadi? Ni 2552 ingat lagi. Nak bincang ni lah sekarang ni. Nak bincang tadi. Wala tutil kafirin tu bagi jelas. Tak lompat. Okey. Tu saya suruh simpan surah tu kan. Simpan muka surat tu. Okey. Ayat 114. Atas sekali. Cik boleh ini jihad ni belajar Quran buka pahala besar insya-Allah. Dapat insya-Allah. Okey. Jadi Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'alallahul malikul haqq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Jadi maha tinggi Allah lah Al-Malikul Haq, iaitu yang Malik raja yang maha yang benar. Wala ta'jal bil Quran, dan janganlah engkau gopoh. Ta'jal ni apa? Nak cepat-cepat dengan Quran ni. Tergesa-gesa dengan Quran. Apa tergesa-gesa dengan Quran? Ramai tak kita tergesa-gesa dengan Quran? Quran ni kitab apa? Kitab pimpinan. Kitab dia sifat dia ada berlakunya pembangunan tu. Besar. Jadi Nabi bangunkan selama berapa lama? 23 tahun. Kan? Dan sedikit demi sedikit. Dia ada banyak fasa-fasa yang kalau kita lihat. Bagaimana Quran ini terbinanya. Umat Quran ni terbina. Maka kita juga kena lalui cabaran tersebut, kena ikut macam tu juga. Quran ni dia bukan boleh sehari dua nak ajar orang ni, lepas tu dah kita pun surrender putus asa dah, tak ada. Belajar pun sama juga. Sekarang ni jihad ni belajar. Bukan senang orang yang selalunya kita ni pengalaman lah kan. Kalau kelas kita sekadar bercakap, tadabbur, orang suka dengar ramai. Tapi bila kita nak masuk sikit, jomlah mahirkan sama-sama. Jangan bergantung kat saya je, jangan tadabbur. Yang tu nanti mula. Betul dah? Pengalaman yang macam tu. Sebab apa? Orang yang tadabbur nanti nak mati dah. Sampai bila kan? Jadi kita nak lahirkan ramai lagi yang boleh. Tapi dia perlu ada kemahiran. Dia boleh terjemah sendiri. Dia boleh faham nahwu sikit. Yang tu hilang dah. Tak ada ketahanan tu. Gopoh, dia nak cepat je. Bukan macam tu. Kena faham tu. Sebenarnya tujuan kita belajar apa? Kita nak mendalam. Bukan nak dengar kita sendiri. Nak apa tadi? Sampaikan. Tu dah jihad dia. Alamak. Tapi macam mana kita nak sampai? Kita sekadar nak dengar je. Kan? Tadabbur. Seronok lah. Ramai lah. Okey. Tapi bila jom kita belajar bahasa Arab sikit. Itu cabaran besar tu. Dia akan 10, tinggal 5, tinggal 1. Lepas tu repeat balik nanti, ulang balik. Tak apalah kan. Itu Alhamdulillah kalau mau repeat. Tapi kadang-kadang tu benda ni cabaran besar sebenarnya. Ingatlah belajar hari ni Quran jihad besar. Kenapa kita belajar Quran? Nak tinggikan kalimah Allah ni, yang sekarang ni rendah. Itu umpama Nabi sebut dalam hadis, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Nabi kata,
Siapa yang berperang semata nak tinggikan kalimat Allah. Kalimat Allah ni, Quran ni terpendam sekarang. Tinggi tak? Ke rendah? Cuba tengok apa jadi pada Quran. Tingginya Quran bila apa yang dibuat oleh para sahabat tu. Tengok macam mana Quran ni menjadi akhlak manusia. Rendahnya Quran apa? Bila Quran ni bukan akhlak, hanya kata-kata je. Ni, dapat celaan Allah tadi tu. Itu dipertandingkan tapi tak jadi akhlak. Sedangkan Quran nak membina akhlak yang mulia. Tapi tak lahir. Sebab apa? Quran tak ada di jiwa tu. Maka bila Quran tak ada kat tempat yang sepatutnya, maka Quran sedang siapa yang hina Quran? Kita sendirilah. Kita sendiri yang hina dia. Quran tempat dia di sini, fis sudur. Bal huwa ayatun fi qulubil ladzi fis sudur ni. Kan? Tapi tak sampai sini, hanya kat kerongkong je. Kita sedang hina kemuliaan kita sendiri. Kita yang jatuhkan. Jadi siapa yang Nabi kata berperang pada jalan Allah untuk tinggikan kalimat Allah ni. Nak tinggikan, kita sendiri kena ada ilmu dia lah. Kita pun tak nak belajar. Macam mana? Dan tak ada ketahanan tu. Dia bukan... Jadi ingat ujian ada macam-macam hari ni. Ujian Allah akan uji kita dari benda kecil sampai besar. Bila kita mahukan ini, contohnya orang tu datang kesanggupan nak belajar, Allah uji dia. Sanggup macam mana dia nak belajar. Kemudian dia nak amal pula, Allah uji dia. Dia nak amal tu sanggup macam mana, sampai tahap mana. Kemudian nak pergi perang, Allah uji dia. Dia perang sama. Macam itulah kita, tahap-tahap ujian tu sentiasa ada. Sebab tu kita ingat, bila kita pergi kelas, Allah uji kita tu. Selama mana kamu nak istiqamah, nak belajar. Contohnya hari ni Allah uji. Kamu belajar, kamu tak faham. Tak apa, Allah uji tu. Sampai bila dia boleh usaha sampai dia faham. Dia sanggup tak? Ke dia putus asa? Allah uji dia. Kena ingat tu. Itu kita kena faham lah. Pada semua kita sekali. Saya sekali sebenarnya. Jadi banyak Allah uji kita, kadang-kadang uji dengan rakan-rakan. Kamu ni sebenarnya berada kat tempat untuk tinggikan Quran ni kerana orang ke kerana kamu sendiri beriman. Itu sama uji juga. Ujian juga. Jadi semua tu. Kan? Kadang-kadang datang kelas kan. Allah uji kita datang kelas. Dia datang kelas sebab kawan dia datang kelas ke dia datang kelas memang dia nampak kelas tu ada ilmu. Sama. Dia tengok kawan dia tak ada, dia pun tak ada. Maknanya dia dah tak gagal ujian dah. Jadi semuanya diuji. Supaya apa? Ini. Jadi kena sabar. Jangan ta'ajal, jangan segera nak gopoh-gopoh. Quran bukan sifat dia begitu. Kalau nak cepat dapat ni habuan dunia ni, jadi macam Korun. Kaya terus. Lepas tu tenggelam dalam bumi lah. Tak ada apa dah. Begitulah. Jadi wala ta'ajal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Janganlah engkau gopoh dengan Quran sebelum apa? Disampaikan, disempurnakan wahyu. Allah beri kefahaman masuk ayat ni apa sampai Nabi boleh faham dan ajar pada sahabat dengan benar. Walaupun satu wahyu tu sikit. Itulah kita harapkan apa? Apa yang ada pada kita manfaat dan kita dapat yang betul-betul manfaat. Kemudian apa? Wa qur rabbi zidni ilma, dan berdoalah pada aku apa dia? Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Apa yang kita nak Allah tambahkan ilmu? Jadi dalam Quran ni, doa Allah minta Nabi untuk tambah sesuatu hanya satu ni je. Jadi kita juga jangan minta tambah ilmu lain. Bahaya. Jadi rosak kita. Yang kita nak minta Allah tambah ilmu apa? Ilmu kefahaman Quran. Ni. Allah tak suruh Nabi doa pada dia secara khusus dalam ini, perintah Allah kat Nabi. Untuk tambah benda lain. Melainkan tambah ilmu Quran. Maka kita lagi perlu benda tu. Nabi sendiri yang Quran turun pada dia, Allah hanya minta suruh tambahkan ilmu Quran. Kita ni tiba-tiba tak heran Quran kita minta tambah apa? Tambah rezeki lain-lain tu kan. Alangkah ruginya kita. Jadi kita kena jelas. Maka inilah hari ni kita bincang doa ni. Sebenarnya ni orang kata apa? Saya pun berubah last minute ni. Saya ajar doa ni. Mudah-mudahan boleh faham semua. Dapat. Jadi kita diuji dengan ni. Mudah-mudahan kita semualah. Dan sebenarnya saya kagum dengan orang-orang yang berumur yang hadir. Lebih daripada yang muda. Faham? Saya kagum sebab apa? Ini bukan sebab saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah ganjarkan kita benda yang besar lah. Sekadar apa yang kita ada. Jadi bagi orang-orang yang muda yang ada dalam ni ke kan, kita kena malulah juga kan. Bila ada orang yang tua ni. Sebenarnya Quran ni lebih-lebih lagi sebenarnya yang boleh untuk laksanakan apa dia? Jihad ni. Ni, balik pada surah 25 ayat 52. Last 25 ayat 52.
Ini. Jadi sekarang pergi kepada bahagian ni. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jadi tadi kita dah jelas, kita tak nak ikut jejak siapa? Orang-orang, cara fikir orang kafir. Maka kita, bila kita tak nak ikut, kita perlu ilmu. Ilmu tak cukup sekadar hanya untuk tahu saja. Tadi last kita tutup dengan ni balik. Jadi sekarang ni nampak ayat ni ada dua bahagian je. Fala tuti'il kafirin. Janganlah engkau ikut orang kafir. Macam mana nak elakkan kita daripada terikut orang kafir? Mesti ada ilmu dan iman tu. Baru kita dapat tangkis tu, cara fikir daripada ikut orang kafir. Dan kemudian perlu amal. Amal dengan apa? Amal kena sabar. Sabar tu perlu apa? Jihad. Seseorang tak akan faham makna sabar tanpa dia korbankan sesuatu. Betul tak? Faham? Sabar ni dia tak boleh wujud tiba-tiba. Sabar tak akan wujud tanpa ada pengorbanan. Faham? Tanpa dia korbankan sesuatu. Contohnya Nabi sahabat ni, dia tak tahu makna sabar. Kan? Bila dia tak berhijrah. Bila dia hijrah, dia lagi bertambah yakin. Sabar ni untuk tambah keyakin. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut as-sabaru diyaun. Ni dalam Sahih Muslim. Ni panjang hadis ni. At-tuhur syatrul iman tu. Hadis ni lah. As-sabaru diyan. Sabar itu adalah dia apa? Cahaya panas. Cahaya yang membakar, sinar, bakar. Sifat dia macam tu. Sifat dia melelahkan, membakar kita memang. Sebab apa? Sebab dia sifat dia ada pengorbanan, menahan sesuatu. Daripada sabar ni mana menahan sesuatu. Sebab tu bila sebut jihad dalam Quran, kita kena ada dah nampak, oh ini ada maksud sabar. Bila sebut sabar, ada apa? Maksud pengorbanan. Dia mesti dua-dua tu. Begitulah cara Allah ni tambahkan ilmu ni juga dengan para sahabat Nabi ni makin bertambah ilmu dia. Bila apa? Bila dia berkorban. Permulaannya di mana mereka bertahan sampailah akhirnya mereka hijrah, mereka korbankan tanah air dia pergi, bertambah ilmu dia lagi. Jadi ilmu boleh tambah dengan amalan tu. Kemudian apa? Allah tambah ilmu dia, akhirnya keluar ayat perang. Mereka pun tak faham apa makna perang ni. Kan? Apa nikmat perang ni? Bila mereka lepas mereka pergi balik tu, pergi perang Badar. Ayat tu baru mereka nampak. Itulah dia maksudnya jihad. Dan sabar tu. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni, sekarang dengan kadar yang kita ada apa dia? Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah engkau kepada mereka. Siapa? Orang-orang ingkar. Semualah. Dengan apa? Ni? Dengan Quran. Jadi tujuan kita belajar Quran sebenarnya kita nak berjihad. Dengan ilmu yang kita ada, kita nak selamatkan apa? Cara-cara fikir orang nak betulkan dengan Quran juga. Terlebih dahulu kita kena betulkan kita dulu. Kan? Dengan Quran ni kita ada hujah untuk sampaikan kepada orang lain. Jadi Allah katakan jihad ini nama dia jihadan kabira. Ini jihad yang besar. Jadi perkataan jihad sebenarnya kalau kita tengok yang ada dalam surah Madaniyah. Faham? Kalau kita search dalam Quran, perkataan jihad ni dia ada dalam surah Madaniyah. Surah Madaniyah maknanya apa? Lepas Nabi pergi hijrah je, baru muncul jihad, perintah jihad. Tapi yang hebat yang uniknya, surah Furqan ni, surah Makkiyah. Satu-satunya surah masa Nabi kat Mekah ada keluar ayat jihad. Jadi sebenarnya sebab tu Allah sebut, sebenarnya jihad Nabi ni bermula bila? Sebelum pergi Madinah dah jihad dah. Jihad apa? Jihad bil lisan. Itulah jihad sebenarnya. Kita tak perasan tu. Jihad tu besar. Jadi kita hari ni itulah yang kita perlukan.
Kita kena belajar dengan tujuan nak jihad dengan hujah Quran. Kita kena mahirkan supaya lebih ramai orang boleh sampai Quran. Sama ada bukannya secara langsung rasmi, tak perlu pun. Kadang-kadang yang tak rasmi lagi hebat daripada yang rasmi macam ni. Kadang-kadang antara kakak dan adik dia lebih berkesan lagi. Kalau kakak dia mahir kan, dia lagi hebat jadi. Begitulah yang kita kena wujudkan lah, lahirkan. Sampai sini dulu untuk hari ni. Mari kita tutup doa ni balik. Kita baca balik sama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat oleh Engkau kepada kami dengan apa yang telah mengajarkan oleh Engkau akan kami, dan ajarkanlah oleh Engkau akan kami akan apa yang ia bermanfaat kepada kami, dan tambahkanlah oleh Engkau akan kami ilmu pengetahuan. Allahumma amin. Baik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.